Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azman selaku imam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama untuk salat Jumaat pada hari ini. Yang pertama, sebagai makluman tuan-tuan, salah seorang mantan Bilal kita telah meninggal dunia pada hari semalam, Tuan Haji Yusuf Ahmad mantan Bilal. Yang kedua, saya bagi pihak pengurusan sekali lagi memohon pertolongan tuan-tuan, sesiapa yang mengenali sebuah motosikal Yamaha yang berwarna putih dah berada di Sarawak selama 3 minggu. Alamat kami dapati di Terengganu alamat itu. Jadi sekiranya sehingga minggu depan tidak ada, saya akan buat satu laporan polis untuk polis ambil lah motor tu. 3 minggu kami khawatiri motor curi diletak di surau. Jadi tolong, ada sebelah kiri tuan-tuan tu, mana sebelah kanan saya keluar ada botol Yamaha warna putih tangki besar. Tolong kalau ada sahabat-sahabat tuan-tuan yang tuan-tuan mengenali, tolong maklumkan, ambil motor tu bawa balik. Pasal kalau tidak mengganggu selama dah 3 minggu dah. Yang kedua, macam Ustaz pesan tadi lah, minta lah bersama-sama untuk menjaga kebersihan dan pakai motor dan kenderaan sama-sama supaya kita dapat sama-sama mengimarahkan show ini, insyaAllah keselesaan tuan-tuan. InsyaAllah kami akan seberapa daya kami untuk mendapatkan menjaga keselesaan tuan-tuan untuk soal bersama-sama di surau ini, insyaAllah. Sekian, terima kasih. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الحمد لله القائل وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن illa wa antum muslimun. Muslim yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin berpesan, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Cara akidah agama rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini akan membicarakan satu tajuk, yaitu nikah sindiket. Bernikah adalah salah satu ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang utama, bernikah untuk sebagai suatu usaha menyambung silaturahim serta keturunan seseorang di masa hadapan, di samping membina keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan niat dan tujuan yang sangat murni. Dengan tujuan yang sangat murni ini, syariat Islam telah menetapkan setiap pernikahan yang dijalankan wajib memenuhi rukun dan syaratnya agar matlamat utama pernikahan dapat dengan salah satu maqasid syar'iyah, yaitu memelihara nasab dapat diimplementasikan dalam kehidupan keluarga. Oleh itu, sebagai umat Islam, khususnya rakyat di negeri Selangor, kita perlu sadar urusan pernikahan yang akan dijalankan perlu mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa agama bagi memastikan setiap nikah adalah menaati hukum syarak demi kebaikan suami istri dan ahli keluarga. Hadirin sedang jemaah sekalian, akhir ini kita sering mendengar semakin ramai umat Islam di Malaysia amnya dan di negeri Selangor khususnya telah melaksanakan majlis akad nikah di luar negara. Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh dan pelbagai negara lain, yang mana pernikahan yang dijalankan ada yang mendapat kebenaran dari berkuasa yang telah diamanahkan seperti di Malaysia, dan sangat mendukacitakan ada pernikahan yang dijalankan tanpa mendapat kebenaran sebelum akad nikah dijalankan. Berbagai kenal pasti menjadi punca berlakunya pernikahan di luar negara, dan pernikahan dijalankan tanpa kebenaran sebagai di antaranya ada berpoligami tanpa kebenaran dengan alasan ianya proses di mahkamah dan tanpa
tanpa pengetahuan isteri-isteri sedia ada. Sedangkan berpoligami dianjurkan antaranya dapat membina jaringan keluarga yang lebih luas dengan sifat kasih sayang sesama ahli keluarga. Kedua, mendakwa wali nasab sedia ada tidak setuju atau enggan. Sedangkan perkara ini boleh diselesaikan dengan permohonan wali hakim atau wali raja di mahrunah syariah, dan hanya lebih mudah dan selamat daripada negatif jangka panjang. Ketiga, pasangan yang telah terlanjur hingga kan ada yang telah mengandung, oleh sebab itu mereka yang menganggap menikah di luar negara dapat menutup aib mereka, sedangkan hakikatnya setiap perbuatan itu tetap wajib dan bersedia bertanggung jawab dengan kelahiran anak yang mungkin. Keempat, pasangan yang bernikah warga asing dengan anggapan kerana tidak perlu mendapat kebenaran dari pihak bertanggung jawab bagi warga asing tersebut, sedangkan proses pendaftaran tanpa kebenaran akan mengambil masa yang lama dan biasanya akan menyebabkan kesukaran mendapatkan visa untuk terus tinggal di negara ini. Kelima, rakyat Malaysia yang tinggal di luar negara kerana belajar atau bekerja di luar negara sering menganggap tidak perlu mendapat kebenaran daripada pihak berwajib, sedangkan pelbagai kemudahan telah ada bagi mendapat kebenaran untuk berkahwin. Muslimin yang dikasihi sekalian, sedarkah kita atau mungkinkah kita tidak tahu terlalu banyak masalah yang akan timbul akibat bernikah di luar negara tanpa kebenaran ini? Habis pikirkah kita akan baik buruknya? Bersediakah kita untuk menguruskan semula pendaftaran perkahwinan di negara ini? Bersediakah kita menghadapi pelbagai masalah yang biasanya akan membawa tekanan dalam kehidupan berumah tangga? Atau adakah kita tidak peduli langsung dengan apa yang akan terjadi, asal kehendak kita tercapai sehingga kan ada yang berani melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala? Dan undang-undang, wahai muslimin, berfikirlah dengan minda yang waras serta hati yang jernih serta tawaduk sebelum kita cuba ingin melakukannya. Khatib ingin juga menjelaskan di antara bahana nikah luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan secara sindiket adalah proses pendaftaran pernikahan tersebut akan memakan masa yang paling panjang kerana melibatkan prosiding dan dokumentasi. Untuk didaftarkan semula kerana melibatkan pengesahan dari mahkamah dan akan bertambah rumit sekiranya dokumen yang dikemukakan tidak mencukupi atau palsu. Kedua, jika tidak didaftarkan maka tiada surat pengakuan nikah yang benar akan diperolehi, dan kita harus sedar surat pengakuan nikah sangat penting dalam kehidupan kita sebagai suami isteri. Tanpanya kita tidak dapat mendaftarkan kelahiran anak seperti biasa, lalu akibatkan status tarafan dan warga juga tidak dapat dipastikan. Urusan perubatan, rawatan dan pendidikan anak juga akan bermasalah jika tidak mendapat status warga negara. Ketiga, menghadapi masalah dalam urusan penyambungan visa untuk terus berada dalam negara ini yang akhirnya terpaksa berulang alik ke luar negara memerlukan kos kewangan yang tinggi. Keempat, pengurusan harta pusat juga akan turut terkesan kerana pihak yang berkaitan gagal mengemukakan dokumen pernikahan yang diiktiraf. Kelima, pelbagai tuntutan di mahkamah seperti tuntutan penceraian, pengesahan taraf anak, tuntutan nafkah, tuntutan hadanah, tuntutan keadilan berpoligami antara isteri-isteri, tuntutan harta sepencarian dan sebagainya tidak dapat diuruskan juga disebabkan gagalnya mengemukakan surat pengakuan nikah yang diiktiraf. Yang keenam, harus diingat juga bahana yang sangat memerikan adalah apabila mahkamah mendapati pernikahan yang dijalankan di luar negara tidak sah kerana tidak memenuhi hukum, maka pernikahan yang berlaku dan akan difarakkan atau dibubarkan. Fiqh
mengatakan al-aslu fil abdha'it tahrimu. Asal dalam perkara ijma' adalah haram. Asal dalam perkara jima' adalah haram. Yang ketujuh, tindakan undang-undang di bawah enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 2003 boleh dikenakan kerana bernikah tanpa kebenaran dan boleh dikenakan denda 1,000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Antara kesalahan-kesalahan akan dikenakan denda seperti yang disebutkan jugalah kesalahan Seksyen 124 poligami tanpa kebenaran, Seksyen 40 akad nikah tanpa kebenaran, Seksyen 31 lewat mendaftar perkahwinan, dan Seksyen 134 bersubahat melakukan pernikahan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, menyedari hakikat bahana perkahwinan luar negara tanpa kebenaran atau pernikahan sedikit, umat Islam mengambil pengajaran seperti berikut. Pernikahan yang tidak dilaksanakan mestilah mengikut hukum syariat dan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi sebuah kehidupan keluarga yang mawaddah warahmah, sakinah dan sentiasa mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mengikut peraturan akan membawa pelbagai masalah dan akan merugikan banyak pihak, terutamanya suami isteri, kerana tidak mempunyai surat perakuan nikah yang ikraf. Undang-undang ini dibuat bukanlah untuk menyusahkan mana-mana pihak. Bahkan tujuan utama enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 dikuatkan bagi menjaga kebajikan isteri dan anak-anak pada masa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kuasaannya dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untukmu wahai kaum laki-laki isteri-isteri dan jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Ar-Rum ayat 21. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ani wa lakum bima ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا طيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lil muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين المشركين. اللهم نسألك ونتوسل اليك بنبيك الامين ونسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العظمى ان تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقاية سمدد جلالة ملكنا المقام سلطان Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj, ini almarhum Sultan Salahuddin Abdul Shah Al-Haj. Allah
damil auna wal hida wat taufiq wassalam liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarif bin Dishal Haj fi amni wa salah wa afiatin bimanika wa karamika ya zal jalal wa ma'atil umruhuma musaini lil muwazzafin wal ra'iyat wal bilad wa bal qasidahum li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk memberikan salat secara berjamaah, menunaikan baga zakat Selangor, mewakafkan harta di Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor kepada anak yatim yang melalui Yayasan Islam Ihsan. Jadi kami antara hamba-Mu yang menjaga aman, kuatkan iman kami agar menjaga kekuatan hikmat, serta jauhkan kami termasuk dalam mengabaikan tanggungjawab. Jauhi negeri dan negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba yang amanah, jujur serta tegas lagi menegakkan kebenaran, melaksanakan keadilan, berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau yang rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan, jadikan nadi kekuatan ummah. Ya Allah, jadikanlah dan murahkanlah rezeki bagi mereka yang infakkan bagian hartanya pada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada An-Nur insyaallah. Allahumma ya dafi'al bala irfa'na hadzal waba wal bala wal marad ila ilal bilutfika latifun innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun taqina. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allah inna Allah ya'muru bil ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Qur'an azim yazkurum ashkuru ala